Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan kawan saya akan membentangkan berkenaan analisis kepelbagaian sosio budaya di sekolah yang saya mengajar, iaitu di Sekolah Taufiqiyah Khairiyah Al-Halimiyah, dan implikasinya terhadap bidang pendidikan, serta kita akan ceritakan pula mengenai peranan guru di sekolah. Kita akan melihat kepada analisis kepelbagaian sosial budaya ini kami jalankan di Sekolah Agama Taufiqiyah Khairiyah Al-Halimiyah di Yan, Kedah Darul Aman. Dalam ni kita nak ceritakan Malaysia ni merupakan sebuah negara demokrasi yang terdiri daripada pelbagai kaum dan sosial budaya di mana mereka ini hidup dalam keadaan yang harmonis sejak terbentuknya sebuah negara Malaysia. Penerapan kepelbagaian sosial budaya juga dalam bidang pendidikan di sekolah telah menjadi salah satu elemen utama dalam kurikulum pendidikan negara yang telah ditubuhkan sejak dahulu. Okey, yang pertama kita akan melihat kepada konsep kepelbagaian sosial budaya. Dalam ni kita akan tengok dulu yang pertama konsep kepelbagaian budaya sosial budaya ni dari segi Kamus Dewan edisi yang ketiga. Kepelbagaian membawa maksud perihal berbagai-bagai jenis atau berlainan jenisnya, manakala sosial budaya pula membawa maksud hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup dan juga adat istiadat. Jadi di sini dapat kita rumuskan bahawa kepelbagaian sosial budaya akan membawa maksud yang pelbagai jenis hubungan masyarakat dengan budaya. Manakala menurut Noraini, Muhammad Adri dan Muhammad Isa, menurut mereka konsep kepelbagaian budaya terhasil daripada kepelbagaian bahasa, kaum, etnik, latar belakang dan juga amalan masyarakat. Kemudian kita melihat pula menurut Hafzan, Zulkifli dan Khairul Anura, mereka mengatakan kepelbagaian budaya ini sangat ditekankan apabila menjadi salah satu daripada 6 aspirasi sistem pendidikan dalam Pelan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Jadi jelaslah di sini bahawa kepelbagaian sosial budaya ini sangat perlu dititik beratkan oleh masyarakat untuk membawa kepada hubungan masyarakat yang harmoni. Kemudian kita melihat maksud sosial budaya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sosial ialah awalan asing berkaitan dengan faktor sosial iaitu kemasyarakatan, manakala budaya pula iaitu tamadun, peradaban, kemajuan fikiran, akal budi, cara berfikir, berkelakuan dan sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan di sini, sosial budaya dalam Kamus Dewan edisi yang keempat ialah hubungan masyarakat dengan budaya seperti adat istiadat, cara hidup, cara berfikir dan lain-lain. Yang pertama, kita akan masuk pengenalan sekolah ini terlebih dahulu. Sekolah Taufiqiyah diasaskan pada 3 Zulhijjah 1360 Hijrah bersamaan dengan Disember 1941 dan ia dibina atas surau peninggalan Tuan Husin Kedah. Pembinaan ini adalah hasil dari persidangan dan kemufakatan 25 orang penduduk yang berpengaruh di kawasan Padang Lumat yang bersidang pada 28 Syawal 1360 Hijrah bersamaan dengan 18 November 1941. Pengajian yang ditawarkan di sini ialah tahfiz Al-Quran, talaqqi kitab turas, kurikulum bersepadu dini, KBD, subjek sains tulen mengikut silibus KPM, kemudian kurikulum jahid mengikut ini untuk pelajar tingkatan 4 sahaja, kemudian tak ada tazkiyah nafs ataupun tasawuf. Pengajian ini ditawarkan bagi mereka yang ingin mengikuti pembelajaran sekolah menengah dari tingkatan 1 sehingga ke tingkatan 6 STAM. Sekarang sekolah ini terdiri daripada 30 orang guru akademik dan agama, 10 orang guru Al-Quran, 209 orang murid dan 5 orang kaki tangan sokongan. Jadi sekarang kita akan masuk ke analisis yang telah kami sediakan iaitu dalam aspek kepelbagaian sosio budaya. Analisis yang kami dapati ini daripada sistem Simpeni JAKIM yang telah diperkenalkan kepada sekolah-sekolah agama rakyat. Okey, dalam kepelbagaian sosial budaya ni kami ada lima faktor. Yang pertama, faktor kelas sosial. Yang kedua, faktor bangsa. Yang ketiga, bahasa.
kemudian agama dan akhirnya faktor jantina. Walaupun di sekolah ini hanya terdapat satu agama yang dianuti oleh semua pelajar, tetapi kami di sini melihat beberapa perkembangan daripada pelajar. Sebelum mereka masuk ke sini, mereka mengatakan mereka ada yang tidak pandai solat. Bahkan ibu bapa mereka juga tidak pandai solat. Tetapi seterusnya bila mereka masuk ke sini, mereka balik ke rumah dan mereka solat, ibu bapa mereka pun mengikut apa yang mereka lakukan. Mungkin timbul rasa malu bila anak solat takkan mak ayah tak solat. Jadi itulah yang berlaku pada ibu bapa para pelajar dan juga para pelajar sendiri. Sebab itulah kami masukkan faktor agama dalam kepelbagaian sosio budaya ni. Kemudian kita akan masuk faktor yang kedua iaitu faktor jantina. Jantina bermaksud perkataan teknikal yang merujuk kepada psikologi ataupun ciri-ciri tingkah laku yang berkaitan dengan lelaki ataupun perempuan. Di sekolah ini, di SMA Taufiqiah, kami dapati seramai 209 orang pelajar di mana 100 orang pelajar lelaki dan 109 orang pelajar perempuan. Faktor jantina ini memainkan peranan yang penting kerana kita tahu di mana di antara lelaki dan perempuan terdapat pemikiran yang berbeza, tindakan yang berbeza dan juga aktiviti yang berbeza yang dapat dilakukan oleh kedua-dua jantina ini. Faktor yang ketiga adalah faktor bahasa. Bahasa ialah kebolehan sebenar jadi manusia yang berupa satu sistem simbol bunyi yang arbitrari, iaitu yang dipersetujui dan digunakan oleh sekelompok manusia untuk berkomunikasi. Menurut Kamus Dewan Edisi yang ketiga, bahasa adalah lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Keadaan ini mendedahkan murid yang lain ataupun murid itu sendiri untuk memahami, bahkan dapat bertutur menggunakan lebih daripada satu jenis bahasa. Walaupun di sini terdapat 4 orang pelajar yang bukan bangsa Melayu, tetapi mereka mampu untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Walaupun pada mulanya mereka mula dengan tapi pada akhirnya mereka dapat bergaul dengan kawan-kawan dengan bahasa yang elok dan dapat difahami oleh guru-guru dan juga kawan-kawan yang lain. Kemudian kita beralih ke faktor yang ketiga, iaitu faktor bangsa. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, bangsa bermaksud jenis manusia daripada satu asal keturunan. Bangsa juga didefinisikan sebagai satu kelompok manusia yang berkongsi hidup dalam satu wilayah yang jelas ataupun satu kelompok manusia yang berkongsi bahasa, budaya dan cara hidup yang sama. Di sekolah ini kami dapati kebanyakannya pelajar merupakan bangsa Melayu sendiri. Hanya 4 orang pelajar sahaja yang bukan Melayu ataupun bukan warga negara Malaysia. Masing-masing seorang daripada Indonesia, seorang dari Thailand, Algeria dan juga Myanmar. Walaupun mereka ini bukan dalam kalangan warga negara tetapi mereka beradaptasi dengan bangsa di sini dan mereka boleh bercakap dan bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu. Yang terakhir adalah faktor kelas sosial. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, kelas sosial ialah golongan ataupun kumpulan dalam masyarakat yang berbeza di antara satu sama lain di atas ciri-ciri tertentu seperti taraf hidup, kedudukan sosial berdasarkan asal keturunan. Menurut Syed Ismail, kelas sosial ialah kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat dari aspek kuasa, politik, kekayaan, pendapatan, martabat ataupun pekerjaan. Di sinilah wujudnya golongan atasan ataupun golongan kaya dengan golongan bawahan, iaitu golongan untuk orang miskin. Dalam analisis ini, pengkaji lebih mengkaji kelas sosial dari aspek pendapatan kedua-dua ibu bapa pelajar sekolah SMA Taufiqiah. B40, M40 dan T20 adalah takrifan yang digunakan secara meluas bagi mengkategorikan pendapatan isi rumah masyarakat di Malaysia. Dalam analisis ini, kami dapati golongan B40 seramai 192 orang pelajar, manakala golongan M40 seramai 12 orang dan golongan T20 seramai 5 orang. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa di sekolah ini terdapat ketiga-tiga kelas sosial yang telah dikelaskan oleh kerajaan. Kita masuk kumpulan golongan yang pertama iaitu B40.
Pengelasan golongan ini adalah bersifat murni bagi memudahkan kerajaan membuat dasar yang tepat berhubung keperluan dan juga kebajikan rakyat. Pada masa yang sama juga untuk mengenal pasti golongan sasar yang perlu diberi perhatian supaya bersifat lebih adil dan saksama untuk semua. Pengelasan golongan ini bukanlah untuk merendah-rendahkan ataupun meninggi-ninggikan satu kelas sosial tetapi adalah untuk memudahkan pihak kerajaan membuat dasar yang tepat untuk salurkan bantuan. Okey, golongan 40 apa yang perlu diberi oleh kerajaan. Golongan 30 apa yang perlu diberikan oleh kerajaan ataupun mereka yang perlu beri kepada kerajaan. Secara umumnya, B40 merujuk kepada isi rumah yang berpendapatan RM4,850 sebulan dan ke bawah. Ini menurut Cosmo. Kemudian dalam kalangan pelajar sekolah agama Taufiqiyah, B40 seramai 192 orang, di mana pendapatan yang kurang dari 1,000 seramai 115 orang, pendapatan di antara 1,000 ke 2,000 pula 50 orang, yang seterusnya pendapatan dari 2,000 ke 3,000 seramai 12 orang dan pendapatan dari 3,000 ke 4,000 seramai 15 orang. Walaupun kita dapati banyak golongan B40, tapi pada pemikiran orang lain mungkin mereka ni tak mampu untuk belajar di sini kerana yuran tahunannya agak tinggi, iaitu 1,000 lebih berbanding sekolah-sekolah kerajaan. Tetapi wujudnya golongan B40 di sini kebanyakannya ditaja oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah. Iaitu Lembaga Zakat ni menaja sepenuhnya yuran mereka di sini dan duit poket juga diberi kepada mereka setiap bulan. Duit poket dalam lingkungan RM100, tetapi yuran mereka sepenuhnya ditaja. Okey. Kemudian di dalam kalangan pelajar waris yang mempunyai pendapatan 1,000 sehingga ke 4,000 ini, ada juga pelajar yang ditaja oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah. Seterusnya kita masuk golongan yang kedua iaitu golongan M40. Golongan M40 diklasifikasikan sebagai kalangan isi rumah yang berpendapatan RM4,851 sehingga RM10,970 sebulan. Dan ini menurut Cosmo pada 2023. Okey, di mana pelajar di sekolah ini, pelajar dari kalangan M40 seramai 12 orang. Dalam 12 orang ni, terdapat 6 orang pelajar yang waris yang berpendapatan 4,850 sehingga 5,000. Kemudian ada juga pendapatan dari 5,000 sehingga ke 6,000 seramai 3 orang. Dan pendapatan dari 6,000 sehingga 7,000 seorang. Akhirnya pendapatan dari 7,000 sehingga 8,000 2 orang. Walaupun terdapat pengelasan-pengelasan begini tetapi para pelajar di sekolah tidak mengelaskan atau membahagi-bahagikan rakan-rakan mereka mengikut kelas-kelas yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Walaupun hanya kelas itu hanya untuk mencapai tujuan sasaran sahaja, bukannya untuk dikelaskan oleh mana-mana golongan. Contohnya jangan ada sampai pelajar mengelaskan pelajar yang lain. Hang B40 hang tak boleh kawan dengan aku. Contoh. Tak boleh macam tu. Sebab M40, T20 dan B20 ni ini hanya untuk golongan yang dikelaskan oleh kerajaan untuk menerima bantuan ataupun memberi bantuan. Bukannya untuk dikelaskan oleh masyarakat-masyarakat setempat yang lain. Okey, kemudian yang terakhir kita akan tengok golongan T20. T20 ini merujuk kepada golongan kaya yang mana gaji dan pendapatan isi rumah mereka yang melebihi RM10,971 sebulan. Jumlah pelajar dari kalangan waris T20 adalah seramai 5 orang. Dalam kalangan T20 ni hanya menyebut pendapatan 10,000 ke atas, tidak diklasifikasikan 10,000 ke atas tu 10,000 hingga 11,000 ataupun 10,000 hingga 15,000 ke. Jadi kami mengklasifikasikan 10,971 sebulan ke atas ni adalah T20. Okey. Walaupun terdapat klasifikasi yang begini golongan-golongan, tiga-tiga golongan ini di sekolah, tetapi mereka ini hidup aman dan harmoni dengan semua orang pelajar. Semua orang pelajar
bahagia dengan kehidupan di asrama mereka masing-masing tanpa berlakunya pengelasan-pengelasan kelas sosial yang tertentu. Jadi guru-guru pun bahagia, pelajar pun bahagia. Ingin saya tegaskan sekali lagi, pengelasan ini adalah bersifat murni bagi memudahkan kerajaan membuat dasar yang tepat berhubung keperluan dan kebajikan rakyat. Bukannya untuk dikelaskan oleh kawan-kawan di sekolah, oleh guru-guru di sekolah ataupun oleh masyarakat-masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah binti Ramli akan membentangkan mengenai implikasi kepelbagaian sosial budaya di sekolah terhadap bidang pendidikan. Pengenalan implikasi kepelbagaian sosial budaya. Kepelbagaian sosial budaya memberi kesan secara langsung terhadap sistem pendidikan. Untuk memberikan pendidikan yang seimbang kepada semua, guru perlu mengetahui peranan mereka terhadap murid, sekolah dan kurikulum tersirat. Hal ini dapat menghakis sikap prejudis guru dalam menangani kepelbagaian sosial budaya murid semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui, guru memainkan peranan yang sangat penting sebagai pendidik. Oleh itu, guru mestilah mempersiapkan diri dari sudut mental dan fizikal, menguasai teknik pedagogi yang pelbagai dan menarik agar guru dapat melaksanakan pengajaran dengan berkesan dan juga dapat menjadi contoh tauladan kepada murid-murid. Dan seterusnya menjadikan pembelajaran menyeronokkan dan dapat diikuti oleh semua peringkat murid yang mempunyai kepelbagaian latar belakang sosial budaya. Implikasi kepelbagaian sosial budaya di sekolah terhadap bidang pendidikan telah memberi kesan kepada 4 aspek utama, iaitu murid, guru, sekolah dan kurikulum tersirat. Kita mulakan dahulu dengan implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid dapat kita lihat dari aspek-aspek berikut, iaitu agama dan adat resam, kaum dan etnik, kecergasan dan kemahiran murid, kelas sosial dan kemahiran serta penguasaan bahasa. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid telah pun memberi kesan kepada murid dari aspek agama dan adat resam. Seperti mana yang kita semua ketahui bahawa negara kita Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang bangsa, pelbagai kaum dan adat resam. Oleh itu, murid haruslah dididik untuk berfikiran terbuka dan menerima rakan sebaya seadanya dari segi adat resam dan cara hidup. Murid juga perlu dididik untuk sentiasa menghormati rakan sebaya dan tidak memperlekehkan adat resam dan budaya semua kaum. Hal ini penting bagi memastikan terlahirnya perpaduan yang erat di antara murid dan sifat saling menyayangi di antara mereka. Hal ini juga penting bagi memastikan kelancaran pembelajaran di dalam kelas kerana semua murid bersatu padu, walaupun berbeza agama dan adat resam. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid telah memberi kesan kepada murid dari aspek kaum dan etnik. Seperti mana yang kita ketahui, murid yang tinggal dan belajar dalam lingkungan satu etnik, mereka selalunya mengamalkan budaya, cara berfikir dan pandangan yang sama. Oleh itu, murid-murid yang berada di dalam lingkungan ini, mereka mestilah diberi pendedahan dengan kaum dan juga etnik yang lain. Contohnya seperti pihak sekolah mengadakan lawatan ke sekolah-sekolah yang mempunyai pelbagai etnik dan juga mengadakan sukan yang melibatkan percampuran pelbagai kaum dan etnik. Hal ini bagi memastikan murid-murid daripada kalangan atau kelompok ini mereka tidak kekok dan juga boleh menerima pandangan serta cara berfikir etnik yang lain apabila mereka tidak lagi berada di dalam kelompok mereka. Manakala murid yang terdedah dengan kaum etnik bangsa yang berbeza akan lahir perasaan saling menghormati dan memupuk pergaulan yang baik sesama mereka.
Seterusnya, mari kita lihat pula implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid dari aspek kecergasan dan kemahiran. Kebiasaannya, murid-murid di dalam setiap kelas mempunyai tahap kecergasan yang pelbagai. Berlaku situasi di mana murid yang pandai, mereka hanya bergaul dengan murid yang pandai sahaja, manakala rakan yang lemah diabaikan. Hal ini mestilah dielakkan kerana ia merupakan sesuatu yang negatif dan ia akan menyebabkan rakan-rakan yang lemah tidak lagi merasa bermotivasi untuk meneruskan pembelajaran. Hal ini juga akan menyebabkan mereka keciciran di dalam pembelajaran. Oleh itu, guru mestilah memupuk rasa tanggungjawab dan cakna terhadap murid yang berkeupayaan untuk belajar bekerja sebagai satu pasukan serta membantu rakan-rakan mereka yang lemah di dalam menguasai pembelajaran. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid juga memberi kesan dari aspek kelas sosial. Murid terdiri daripada pelbagai kelas sosial iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Murid daripada kalangan kelas sosial rendah kebiasaannya menghadapi masalah berkaitan pembiayaan, kemudahan belajar, pengangkutan, kurang kelengkapan untuk belajar dan sebagainya. Mereka juga kurang mendapat perhatian ibu bapa disebabkan oleh kesibukan ibu bapa yang mencari pendapatan tambahan bagi membiayai keluarga. Hal ini menjadikan mereka kurang bersemangat dan berisiko menghadapi masalah keciciran di dalam persekolahan kerana tidak ada pendorong di sekeliling mereka untuk memotivasikan mereka dan memberi kesedaran kepada mereka betapa pentingnya pelajaran dalam kehidupan. Manakala murid daripada kalangan kelas sosial sederhana dan tinggi, kebiasaannya mereka mendapat peluang pendidikan yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh ibu bapa mereka yang berkemampuan untuk menyediakan alatan teknologi dan capaian internet bagi memastikan anak mereka mendapat pengetahuan yang lebih meluas selain daripada yang diperolehi di dalam kelas. Murid-murid ini juga dihantar ke pusat-pusat tuition bagi mengukuhkan pembelajaran yang mereka pelajari di sekolah. Oleh itu, murid-murid daripada kalangan kelas sosial sederhana dan tinggi, mereka mestilah dipupuk untuk belajar bergaul antara satu sama lain tanpa mengira darjat dan kedudukan, serta mereka mestilah diberi kesedaran untuk sentiasa membantu rakan di dalam kesusahan. Hal ini bagi memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan aman dan harmoni disebabkan kesemua murid bersatu padu. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid dapat kita lihat juga dari aspek kemahiran dan penguasaan bahasa. Murid yang menguasai dialek atau bahasa ibunda sahaja, mereka kebiasaannya akan menghadapi masalah dalam pembelajaran, kurang faham dan akan menyebabkan mereka keciciran dalam pelajaran. Manakala murid yang menguasai banyak bahasa, mereka akan cepat, tangkas dan mudah menguasai pembelajaran. Bagi mengatasi masalah keciciran di dalam pelajaran disebabkan penguasaan bahasa, maka guru mestilah memupuk murid-murid untuk sentiasa menggunakan bahasa kebangsaan di dalam perbualan. Hal ini bagi memastikan murid memperolehi dan memahami apa yang disampaikan oleh guru di dalam pengajaran dan pembelajaran dan bagi memastikan pembelajaran dapat berlangsung dengan berkesan dan dengan jayanya. Implikasi kepelbagaian sosial budaya juga telah memberi kesan terhadap guru. Hal ini dapat dilihat dari aspek penerimaan dan layanan adil, pedagogi dan strategi pembelajaran, pengurusan bilik darjah dan pengurusan hubungan, aspirasi atau jangkaan guru serta pemilihan bahan sumber. Setiap murid adalah terdiri daripada pelbagai latar belakang sosial budaya yang berbeza-beza dan kesemua mereka ini berhak mendapat layanan yang adil daripada guru. Bagi mengelakkan berlakunya diskriminasi antara murid,
maka guru perlu mengenali latar belakang murid seperti taraf sosioekonomi, tempat tinggal, adat resam, budaya dan sebagainya. Guru juga perlu merancang pembelajaran yang sesuai melalui pemahaman guru terhadap latar belakang murid dan mengelakkan menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan sensitiviti adat resam, budaya murid dan sebagainya. Guru juga perlu membentuk kumpulan yang berupaya untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid pelbagai etnik agar kesemua murid mendapat layanan yang sama rata sama ada daripada kalangan rakan-rakannya atau gurunya. Implikasi kepelbagaian sosial budaya juga telah memberi kesan terhadap guru dari sudut pedagogi dan strategi pembelajaran. Oleh itu, guru perlu membina aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mengikut kemampuan murid dan mampu diikuti oleh murid yang terdiri daripada pelbagai tahap kecerdasan yang berbeza-beza. Selain itu, guru juga perlu memupuk kesepaduan dan kerjasama di antara murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang sosial budaya. Antara pembelajaran yang sesuai adalah pembelajaran secara kooperatif kerana ia memupuk semangat kerjasama di antara murid. Dari sudut pengurusan bilik darjah dan pengurusan hubungan, guru perlu menguruskan hubungan di dalam bilik darjah agar pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih berkesan. Contohnya seperti guru mewujudkan hubungan yang mesra di antara guru dan pelajar. Hal ini penting bagi memastikan murid merasa minat untuk mengikuti pembelajaran dan memberi fokus sepanjang pembelajaran berlangsung. Namun, dalam masa yang sama, masih mengekalkan rasa hormat murid terhadap guru. Seterusnya, guru perlu memperkenalkan dan menetapkan peraturan dan rutin untuk mengawal keadaan kelas bagi memastikan kelancaran pembelajaran. Contohnya seperti menetapkan jadual kebersihan agar murid dapat menjalani pembelajaran dalam keadaan selesa. Guru juga perlu melakukan kajian sosiometri untuk mengenal pasti corak perhubungan di dalam bilik. Implikasi kepelbagaian sosial budaya juga telah memberi kesan dari sudut aspirasi atau jangkaan guru. Aspirasi guru bermaksud harapan yang diletakkan oleh guru terhadap murid untuk mencapai prestasi tertentu. Guru tidak sepatutnya melabel murid terutamanya dalam hal berkaitan prestasi murid berdasarkan latar belakang mereka. Guru perlu melayan murid dengan adil dan mengelakkan diskriminasi terhadap murid. Dari sudut pemilihan bahan sumber pula, guru boleh memilih bahan sumber yang sesuai dengan pengetahuan dan budaya murid. Contohnya seperti memasukkan unsur etnik bagi meningkatkan motivasi murid. Namun begitu, guru perlu memastikan bahan sumber tersebut tidak mengandungi penggunaan bahasa dan istilah yang sensitif. Hal ini penting agar perpaduan dan keharmonian antara guru dan murid serta murid dan murid dapat dipelihara dengan sebaiknya. Implikasi kepelbagaian sosial budaya juga telah memberi kesan terhadap sekolah. Implikasi ini melibatkan jenis sekolah, lokaliti sekolah dan kepimpinan sekolah. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap sekolah telah mewujudkan pelbagai jenis sekolah di dalam sistem pendidikan negara. Oleh itu, pendekatan yang lebih khusus perlu dilaksanakan bagi memastikan kepelbagaian pendidikan untuk memenuhi minat dan potensi. Seterusnya, kecenderungan dan kebolehan murid dapat digilap di pelbagai jenis sekolah. Murid boleh mengikuti pembelajaran di sekolah-sekolah yang menawarkan pendidikan yang bersesuaian dengan kemahiran dan kepakaran yang mereka miliki. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap sekolah juga telah memberi kesan dari sudut lokaliti sekolah, di mana sekolah-sekolah di bandar mempunyai pelbagai latar belakang sosial budaya dari sudut kelas sosial dan etnik. Manakala sekolah-sekolah di luar bandar dan di pendalaman biasanya merangkumi satu atau dua etnik yang mempunyai taraf sosioekonomi yang rendah. Akhir sekali, implikasi kepelbagaian sosial budaya telah memberi kesan terhadap kepimpinan sekolah, di mana
Berjaya atau tidak sesebuah sekolah bergantung kepada gaya kepimpinan pengurus sekolah. Bagi memastikan murid mendapat kecemerlangan dari sudut akademik dan rohani, maka pengurus sekolah mestilah mewujudkan iklim sekolah yang mesra dan harmoni. Jadi sekarang kita akan melihat implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap sekolah. Yang pertama, wujudnya program integrasi untuk perpaduan ataupun dikenali sebagai REMOP, iaitu satu usaha pihak kementerian untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Yang kedua, pembinaan sekolah di bandar dan juga di luar bandar untuk mengurangkan ketidaksamaan peluang pendidikan. Yang ketiga, pembinaan sekolah agama juga merupakan salah satu usaha kerajaan untuk menerap nilai murni dan kepercayaan dalam beragama dalam kalangan pelajar Islam. Seterusnya, kita akan melihat implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap kurikulum tersirat, di mana kurikulum tersirat ini adalah kurikulum yang tak dinyatakan secara bertulis, tetapi kurikulum ini berfungsi membina hati, akal dan jiwa pelajar supaya menjadi insan yang berguna dan dapat meneruskan tradisi hidup dan masyarakat. Setelah kita melihat makna kurikulum tersirat, jadi kita akan masuk pula ke implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap kurikulum tersirat. Yang pertama, implikasinya adalah untuk mendisiplinkan murid. Yang kedua, sebagai pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, menggalakkan penggunaan bahasa standard di mana apabila pelajar berada di rumah, mereka akan menggunakan bahasa ibunda mereka untuk bercakap dengan ibu bapa mereka. Tetapi apabila mereka berada di sekolah, mereka akan digalakkan untuk menggunakan bahasa standard iaitu bahasa kemasaan untuk mereka memahami pembelajaran mereka dengan lebih detail. Implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap kurikulum tersirat yang keempat iaitu menggalakkan murid belajar dalam keadaan ceria dan menyeronokkan. Yang kelima, membangunkan pencapaian murid untuk mengurangkan tingkah laku yang negatif. Bila kita meningkatkan pencapaian murid, kita terus memberi saranan kepada pelajar untuk terus berjaya, untuk teruskan dia punya pencapaian yang terbaik. Jadi pelajar akan melupai perangai yang negatif. Jadi yang keenam, menggalakkan interaksi antara murid secara meluas dalam bilik darjah. Bila kita bila anak-anak murid dididik dengan perangai yang elok, jiwa mereka elok, hati, akal mereka semua elok, secara tidak langsung dapat menggalakkan interaksi di antara murid dalam kelas tanpa mereka bergaduh dan sebagainya. Kita akan melihat peranan guru sebagai ejen sosialis, di mana yang pertama, guru berperanan sebagai penyampai ilmu perpaduan. Di dalam kelas, guru mengajar pelajar untuk memainkan fungsi serta peranan yang sesuai dalam persekitaran sekolah yang mendukung pelajar daripada pelbagai etnik di dalam kelas. Okey, kemudian yang kedua, guru berperanan sebagai penyampai ilmu kenegaraan. Di sini, guru perlu menyatupadukan pelajar pelbagai kaum dan membentuk kesedaran generasi muda mengenai tanggungjawab mereka sebagai seorang warga negara. Walaupun di dalam kelas tersebut terdapat pelbagai etnik, pelbagai kaum, tetapi guru berperanan untuk menyatupadukan anak-anak murid supaya mereka dapat memberi kesedaran kepada generasi yang akan datang. Yang ketiga, guru berperanan sebagai penyampai ilmu kebudayaan. Guru berperanan untuk memberi kesedaran mengenai kepelbagaian budaya melalui penerapan nilai seperti menerima dan menghargai identiti setiap kaum, menghormati perbezaan budaya yang wujud seperti nilai, adat resam dan cara hidup, juga menghargai keunikan budaya lain. Pada masa yang sama mempunyai kemahuan untuk berkongsi persamaan dan sedia untuk bekerjasama dan bersekutu dalam memajukan bangsa. Itu menurut Suresh. Kemudian yang keempat, guru berperanan sebagai suri tauladan kepada pelajar. Dalam membangunkan potensi diri dalam kalangan pelajar untuk memahami kepelbagaian yang wujud di persekitaran sekolah. Kiranya, guru memberikan contoh yang baik kepada pelajar sebagaimana kita tengok tadi implikasi kurikulum tersirat.
Okey, ini sama seperti mana implikasi kurikulum tersirat tadi. Jadi guru memainkan peranan penting untuk menunjukkan contoh teladan yang baik. Jika guru menunjukkan contoh teladan yang baik, anak-anak murid akan mengikut apa yang telah dilakukan oleh guru mereka. Okey, jadi berakhirlah saya punya pembentangan pada hari ini berkenaan analisis kepelbagaian sosio budaya dan implikasinya di sekolah serta peranan guru sebagai ejen sosialis terutamanya. Sebagai kesimpulannya, institusi pendidikan yang ada pada hari ini perlulah menggunakan sebaik mungkin peluang yang ada dengan memainkan peranan penting agar usaha untuk mewujudkan keharmonian sekaligus mengekalkan perpaduan dalam masyarakat.